Baik, alhamdulillah kita dah pun tengok secara dasarnya lah, secara mudahnya mengenai subjek manahij ini, dah berkenalan lah, dah kira kenal lah, sebabnya kita dah tahu bentuk soalan, dah tahu apa yang ada dalam ilmu manahij ini. Cuma saya ingin sikit lah berkongsi lah bagaimana untuk kita skor subjek manahij. Subjek manahij yang kalau di STAM, subjek tauhid mantik antara subjek yang dikatakan agak sukar. Juga dan subjek ini juga yang Ustaz ajar, dan Ustaz kata sangat mudah saja. Kita trik dia. Lagi-lagi untuk subjek manahij. Subjek manahij ini rahsia. Yang Ustaz cuba kongsikan teknik lah. Kalau rahsia tak boleh kongsi pula kan. Kerana satu teknik lah yang Ustaz ajarkan kepada pelajar-pelajar Ustaz, dan Ustaz suka untuk berkongsi. Kalau seandainya ada guru-guru tak setuju, wallah alam lah. Ini sekarang teknik yang Ustaz gunakan kepada para pelajar yang Ustaz ajar, dan alhamdulillah hasilnya sangat baik. Antara yang perlu semua pelajar tahu ya, beberapa perkara sebelum daripada awal kita belajar. Semua secara umumnya teknik ini boleh digunakan pada mana-mana lah, pada mana-mana subjek, tetapi apa yang Ustaz beritahu ini adalah khas kepada subjek manahij. Okey, baik. Sebelum pada awal cerita pada awal tahun macam sekarang ini, pada awal tahun ini ceritanya awal tahun. Kalau lah antum tengok video ini awal tahun, maka ini masa tepat sekali. Masa sangat tepat, iaitu pastikan 5 step ini diikuti daripada awal tahun. Iaitu step pertama, bacaan pantas. Pelajar perlu baca secara sendirian ataupun secara dengan berguru, itu terserahlah. Cuma bacaan pantas sangat penting. Maksudnya apa bacaan pantas? Maksudnya antum dah membaca laju-laju dalam tempoh sebulan ataupun kurang daripada itu untuk tahu apa yang ada. Itu penting juga supaya kita tahu, okey, usul fiqh apa yang kita belajar. Bila masuknya cikgu pun dah ustaz masuk tanya apa yang yang dibincangkan dalam manahij. Okey, antum dah pun nampak kita dalam manahij syarah 4 dalam mantik kita belajar mengenai apa yang kita belajar dalam mantik. Kita belajar contoh, kita belajar ad-dilalah, at-ta'rif. Mula-mula adanya ta'rif yang banyak lah. Lepas itu kita belajar ad-dilalah al-alfaz, suatu ta'rif, bab at-ta'rif sendiri. Lepas tu masuk tingkatan 5, kita belajar qadhiyah hamliyah, qadhiyah syartiyah. Lepas tu tanaqud, akas dan qiyas. Okey, lepas tu usul fiqh apa yang kita belajar satu-satu. Maksudnya kita dah nampak apa yang kita belajar. Okey, itu bacaan pantas. Selepas itu kita pergi pada step yang kedua, iaitu bacaan yang agak teliti. Bacaan teliti ni biasanya belajar dengan guru, dan juga kita kena mula meneliti, faham lebih. Kalau awal tu kita hanya tahu bab-bab saja apa yang ada dalam bacaan pertama, manakala bab kedua, step yang kedua, kita dah mula teliti. Bab ni ada ada beberapa pecahan, ada beberapa ta'rif, ada berapa apa pecahan dia, ada beberapa bab. Okey, baik. Selepas itu bacaan yang ketiga. Bacaan ketiga adalah bacaan mendalam. Biasanya bacaan ini dah masuk ke fasa yang ketiga lah. Maksudnya dah selepas dalam bulan 5 macam tu, ataupun dah 3, 4, 5 bulan dah belajar, maka bacaan yang ketiga ini kamu dah pun habis. Maksudnya kamu dah habis dah silibus sebenarnya. Bagi ini untuk SPM, kamu dah mesti habiskan silibus kamu sebelum bulan 6. Sama mana, kamu jangan salahkan guru lah. Jangan pelajar suka salahkan guru. Ustaz saya tak habis lagi ustaz. Itu salah. Itu bukan cara kita. Kita pelajar, kita kena ambil sendiri inisiatif kita. Pada bulan 5 tu kamu belajar dah habis dah. Sama ada kamu pergi tanya cikgu. Sebabnya step yang ketiga ini kamu kena dah pun mendalami betul-betul dah. Ini untuk skor A+ lah ni. Skor A+, kamu mesti dah pun mendalami pada step yang ketiga. Lepas itu barulah buat nota. Nota berhurai, lepas tu nota ringkas, paling ringkas. Nanti kalau kamu ada masa boleh tengok video-video ustaz yang lain, ada nota-nota insya-Allah saya kongsikan. Baik, ini adalah step daripada awal tahun sehinggalah habis tahun. Sama ada pada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5, step ini boleh diguna pakai insya-Allah. Baik, pastikan soalan ini bagi untuk peperiksaan lah. Pastikan soalan mantik boleh dijawab 50/50 markah. Kerana style soalan bagi manahij
50 markah untuk soalan mantik, manakala 50 markah lagi untuk soalan usuluddin. Usul fiqh. Usul fiqh. Baik. Jadi 50 dibagi. Jadi ustaz bagi tahu semua pelajar pastikan soalan mantik kamu kuasai. Bab mantik itu tak boleh salah. Kalau tersalah itu lain cerita, tersalah 49/50. Ini kisahnya adalah untuk mantik. Mantik mesti konkret betul-betul 50 markah dapat dalam tangan kita. Mesti dapat. Untuk bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A dan bahagian B campur dua tu 50 markah. Sebab ada 10 markah di dalam bahagian A bagi mantik, 40 markah dalam bahagian B. Maksudnya semua aras kamu kuasai untuk dapatkan 50 markah. 50 markah. Sebab apa Ustaz kata 50 markah kena skor? Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu bagi pembelajaran ataupun fokus ilmu mantik dalam manahij teramat sedikit. Kalau kamu belajar betul-betul, kamu ingat formula-formula dia, insya-Allah 49 hingga 50 markah dalam tangan. Maksudnya kamu dah pun dapat C+. Betul ke C+? Tengok sikit betul tak? 50 markah kamu dapat berapa? Kalau kamu dapat 50, kamu dapat C solid. C solid lah, dapat 50 ataupun 49 lebih kurang macam tu. Okey, baik. Isu Ustaz cakap senang apa semua itu memanglah cakap senang, tapi usahanya, sebab tu Ustaz kata daripada awal tadi usahanya mesti juga A+. Usaha kita mesti dah kita target A+ ni. Sekarang baru dapat C baru. Kalau 50/50 atau 49, 48, 45 boleh dimaafkan lagi bagi soalan mantik. Soalan mantik untuk kedua-dua bahagian mesti skor betul-betul. Soalan aras rendah dan sederhana usul fiqh betul 30/50 markah. Sebabnya kita tengok berdasarkan nisbah yang diberi tadi. Nisbah yang diberi aras tinggi adalah 2. Baik. Maksudnya pelajar mesti dapatkan menguasai aras rendah dan juga aras sederhana bagi soalan usul fiqh. Baik, usul fiqh. Maksudnya kamu kena dapatkan 30 markah. Okey. Jadi kalau dah 50 campur 30 dah kena 80. Untuk dapatkan A+, memang kamu kena kuasai aras tinggi. Aras sukar dia, aras sekarang dia lebih tinggi itu. Soalan kebat, soalan-soalan itu perlu dikuasai. Baik. Ini sekurang-kurangnya kamu dah pun dapat dalam 50 hingga 70 markah. Maksudnya untuk apa soalan? Okey, saya bagilah. Mantik saya tak nak cerita. Maksudnya mantik memang kamu kena kuasai semua. Kamu boleh tengok video-video yang lain. Tetapi usul fiqh kamu kena tahu ta'rif dan juga mesti tahu pecahan-pecahan. Biasanya soalan dia uskur bahagian-bahagian ataupun dia minta perbezaan. Yang itu memang kamu kena hafal dan soalan dia agak rendah arasnya. Contoh memang kena hafal. Aras tinggi nanti dia ada kadang-kadang aras tinggi pun tak adalah tinggi mana, maksudnya tak adalah keluar daripada kitab kita, buku teks kita, dia masih lagi dalam buku teks. Okey. Baik, manakala kena dalam masa yang sama kuasai mantik yang tadi Ustaz kata, kuasai mantik, semua ta'rif dan contoh mesti memahami usul fiqh, semua ta'rif dan dalil dan juga pembahagian. Ini adalah benda yang basic untuk dapatkan 80 markah tadi. Okey. Baik, saya pergi sedikit lagi pengetahuan mengetahui level diri. Pelajar mesti tahu mengenai level diri dia. Dia boleh kuasai soalan aras rendah ataupun tidak. Ini adalah benda yang paling penting. Terutama sekali gurulah untuk kita detect pelajar kita di mana arasnya. Tapi kalau seandainya guru tak detect, kita pelajar yang mendengar ini adalah pelajar, maka kamu mesti tahu. Macam mana nak tahu? Kita buat soalan. Dan tolong bila jawab soalan peperiksaan jangan tengok buku. Jangan tengok buku dulu. Antum ambil buku soalan 2 jam 15 minit, duduk elok-elok 2 jam 15 minit di meja. Lepas tu cuba jawab. Okey, jawab kamu dapat dalam, kamu tengok, kamu cek balik nanti ataupun minta jumpa dengan guru, minta cikgu semak dulu ke. Okey, lepas tu kamu dapat beberapa markah, tengok. Okey, kalau seandainya kamu masih dalam mendapat markah dalam di bawah daripada 50 markah, maksudnya kamu berada di aras rendah sebenarnya. Sebabnya soalan aras rendah 5 nisbah dia. Maksudnya kamu belum kuasai aras rendah.
Maksudnya kamu kena berusaha lebih lagi lah. Berusaha lebih untuk dapat kuasai aras rendah. Aras rendah, apa aras rendah? Ini aras rendah. Kamu kena kuasai ni. Yang saya tunjuk ni, ta'arif, contoh. Sama je usul fiqh dan juga mantik. Kesemuanya kena kuasai. Tetapi, apa istimewanya? Ini trik lah. Saya ajar pada kamu satu trik. Apa istimewanya? Di sini sepatutnya Ustaz kata, sepatutnya kamu dapat lebih. Sebab apa? Sebabnya Ustaz kata kamu kena kuasai mantik. Kamu kena kuasai mantik. Ingat semua, kalau boleh hafalnya semua dan boleh jawab semua mantik. Kamu dah pun dapat 50 markah ini, termasuklah ketiga-tiga aras untuk soalan mantik. Saya fahamlah. Maksudnya untuk soalan mantik, kamu dah kuasai 50 markah dengan semua aras. Okey. Bagi soalan usul fiqh, Ustaz tak nafilah usul fiqh tu perbincangan dia lebih banyak dan lebih besar. Yang itu pengorbanan dia memang perlu lebih lah. Tapi untuk dapatkan 50 markah, insya-Allah kalau kamu kuasai mantik. Jadi takkanlah tak ada terbetul bagi soalan usul fiqh. Jadi kenalah hafal dan tingkatkan diri. Ini untuk Ustaz kata tadi, untuk kamu tahu nisbah diri lah. Nisbah kamu, kalau kamu seandainya kamu masih bawah 50, maksudnya kamu masih tak menguasai aras rendah. Jadi kamu kena kuasai dia. Semua ta'arif mesti ingat, kena hafal betul-betul, pastikan hafal, bukan sekadar hafal tapi mesti boleh ditulis. Lepas itu tingkatkan diri dan pastikan banyak buat latihan-latihan, dan seperti mana tadi Ustaz kata, pastikan buat ujian atau daripada diri sendiri, sama ada kamu buat secara sendiri ataupun dalam kelas. Tapi pastikan mula-mula menjawab soalan mesti guna otak dulu. Sebab kita belajar mantik mesti guna otak. Jadi kita kena jawab tadi mesti tenang, duduk, lepas tu jawab dulu. Cuba jawab dulu. Okey, dapat. Seandainya dah 30, kita penuntut 2 jam setengah, tapi 2 jam suku, 2 jam 19 minit, tetapi sejam dah pun tak boleh nak pergi dah. Tak payahlah buang masa kan. Okey, kita tutup. Sama ada kamu nak pergi jumpa cikgu untuk semak, ataupun kamu boleh semak sendiri dalam buku. Tapi kalau tak jumpa, mesti rujuk cikgu jugalah. Okey, jadi bila semak, okey, dapat 30 markah. Maksudnya 30, maksudnya kamu masih dalam aras rendah. Okey, lepas itu apa nak buat? Buat pembetulan. Tengok balik kertas kamu. Okey, top up semua jawapan-jawapan kepada setiap soalan. Istimewanya soalan mantik, Ustaz boleh beritahu kepada kamu, kalau kamu rajin, kamu boleh tengok PDP. Ada Ustaz buat rekod PDP. Di sana adalah soalan-soalan mantik, yang mana sebenarnya mantik ni tak boleh, soalan dia tak boleh besar. Lagi-lagilah kalau dia adalah manahij. Sebab manahij bagi soalan mantik dia terlalu sedikit. Jadi tak boleh nak kupas terlalu. Ustaz sekali dalam 5 tahun nanti insya-Allah mantik ni untuk manahij mantik, soalan dia tak boleh nak pergi dah. Tak boleh nak pergi jauh sebab soalan dia sikit, soalan modalnya sikit. Jadi tak boleh buat. Tapi usul memang perlu pengorbanan yang besar. Apapun, Ustaz doakan semoga semua pelajar yang mengambil, calon-calon SPM yang mengambil manahij tetap boleh memperoleh kejayaan. Cuma pengorbanan, biasalah kita perlu buat sedikit pengorbanan untuk subjek yang agak mencabar. Dan kita kena letak diri kita, memang subjek manahij ini adalah subjek yang sukar, tetapi usaha macam mana? Usaha kita tanya usaha kita. Kalau kita kata sukar, kita masih tampuk yang sama, tanpa usaha, maka kita akan bergerak dan tak akan berganjak daripada mana-mana tempat. Kita sama je. Kita kata nak makan pun kita perlu kepada usaha. Kalau kamu ada makanan yang sedap, chicken chop sekalipun di depan, ataupun apa saja yang sedap kat depan kita, tapi kalau kita tak usahakan, kita ambil tak selesai lagi. Kalau ambil pegang 5-6 hari, basi, tak dapat juga. Kena masuk, kunyah dan telan dia sehingga selesai masuk ke dalam. Barulah kenyang, alhamdulillah. Begitulah juga dalam pembelajaran, kita kena usaha dan percaya subjek manahij adalah subjek yang tidaklah semencabar yang kita anggap. Selagi mana kata kita usaha. Kalau tak usaha, kamu hanya angan-angan sahaja. Itu angan-angan mak jening yang takkan berjaya, takkan membuahkan hasil. Sekali itu saja perkongsian kita hari ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.